Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Kuala Segan. Pemanis kata selamat datang, salam sejahtera saya ucapkan. Anak jurangan mengayal ikan sambil bersuka di tepi kuala. Masa jangan kita tangguhkan, tirai dibuka majlis bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua serta dua orang ahli panel yang berada dengan saya iaitu saudari Nazatun Nabila binti Kadir Muhammad Adi dan saudari Siti Fatimah Az-Zahra binti Edi Yusman yang merupakan kaunselor pelatih. Topik kita pada hari ini ialah perkongsian pengalaman menjadi seorang kaunselor. Saya Nurul Najwa Najiha, pengerusi forum pada hari ini, dan di sebelah kiri atas saya ialah saudari Nazatun Nabila dan di kiri bawah ialah saudari Fatimah Az-Zahra. Maafkan saya. Hadirin yang saya hormati, bukan mudah sebenarnya untuk menjadi kaunselor profesional kerana kaunselor ini amatlah penting di mata masyarakat kerana mereka boleh membantu dan mengenal pasti masalah seseorang dan menjadi pendengar yang baik. Isu sosial pula semakin berluasa dalam masyarakat pada hari ini dan memerlukan pemerkasan perkhidmatan kaunseling bagi membentuk masyarakat kita ke arah masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi, saya ingin memulakan perbincangan kita dengan mengemukakan soalan kepada saudari berdua tentang kaunselor berdaftar yang saudari berdua telah menuma buat tempoh hari yang lepas. Pada pendapat saudari, adakah latar belakang pendidikan dan tutor bidang pengkhususan itu menjadi penentu untuk menjadi seorang kaunselor berdaftar yang profesional? Apa pendapat saudari panel kita yang pertama? Terima kasih saudari pengerusi. Pada minggu yang lepas, kami telah menemubual seorang kaunselor berdaftar iaitu Puan Halijah binti Mahmud yang merupakan seorang kaunselor berdaftar sepenuhnya di sekolah tetapi kini beliau menjadi kaunselor berdaftar di Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD di Kota Star. Beliau pada asalnya hanyalah seorang guru bahasa Melayu di sekolah, akan tetapi ketua penolong pengarah yang mencadangkan beliau untuk dimasukkan ke kursus 14 minggu bimbingan dan kaunseling di IRDAM. Setelah menghadiri kursus berkenaan, beliau mengatakan bahawa timbulnya minat dalam bidang kaunseling ini. Jadi, latar belakang pendidikan dan bidang pengkhususan tidak menghalang seseorang itu jika seseorang itu sudah ada kemahiran yang ada dalam diri seorang kaunseling. Terima kasih saudari panel kita yang pertama. Memang benar, kemahiran dan perwatakan dapat membina perhubungan antara kaunselor itu dan juga klien, tetapi teori yang dipakai ataupun yang menjadi panduan juga amatlah penting dalam memberikan perkhidmatan kaunseling. Jadi, panel kita yang kedua, apakah teori yang digunakan oleh Puan Halijah dalam sesi kaunseling beliau? Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terdapat pelbagai teori yang boleh digunakan dalam memberi perkhidmatan kaunseling. Tetapi, bagi Puan Halijah, beliau lebih selesa menggunakan teori realiti yang diperkenalkan oleh William Glasser. Terapi realiti adalah merujuk kepada dunia fenomena klien dan menekankan kepada cara yang subjektif, iaitu klien akan melihat dan bertindak balas dengan dunia persekitaran mereka melalui kawalan penilaian dalaman Internal Locus of Evaluation. Glasser 1985 telah menekankan bahawa manusia melihat dunia melalui 5 keperluan asas realiti, 5 keperluan asas genetik, dan bukannya dunia seperti ianya yang sebenar. Secara umumnya, matlamat terapi realiti ialah untuk menyediakan suatu suasana yang boleh membantu klien bagi membina kekuatan psikologi atau dikenali sebagai psikologi strength untuk menilai atau menghargai tingkah laku semasa. Ianya boleh digunakan dalam terapi atau kaunseling individu, kerja-kerja sosial, pendidikan, terapi kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling pemulihan, pengurusan institusi dan perkembangan serta kemajuan masyarakat. Baiklah,
Terapi realiti sebenarnya dianggap paling mudah dipraktikkan kerana ianya bersifat lebih realistik dan juga praktikal untuk digunakan. Tujuan dan matlamat terapi ini ialah untuk mengatasi pelbagai masalah seperti tingkah laku dan juga emosi yang negatif di kalangan remaja dan juga belia. Namun begitu, apakah pula pandangan dan juga penerimaan terhadap bidang kaunseling ini kepada individu, kelompok dan juga masyarakat pada masa kini? Adakah ia diterima baik ataupun buruk? Apakah pandangan saudari panel kita yang kedua tentang topik kita ini? Pada pandangan saya, isu gangguan kesejahteraan mental yang semakin ketara sehingga mendapat perhatian meluas masyarakat pada hari ini bukan lagi satu topik tabu atau terpencil seperti dahulu kerana impaknya kini jelas jauh melampaui kesedihan di peringkat keluarga semata-mata. Perkhidmatan kaunseling telah memberi peluang dan ruang untuk kita berbincang tentang masalah atau isu yang kita hadapi dengan seorang kaunselor terlatih dalam perhubungan yang profesional. Kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien dan kaunseling itu bukanlah bererti nasihat walaupun di dalam proses membantu itu terdapat beberapa nasihat yang diberikan. Peranan kaunselor haruslah menjadi tunggak dalam memberi persepsi positif kepada masyarakat dan seterusnya mempromosi dan memartabatkan perkhidmatan kaunseling. Kaunselor kini bukan sekadar duduk di dalam bilik menjalankan sesi kaunseling tetapi harus pergi kepada masyarakat dan mengambil tahu keperluan masyarakat. Untuk itu, kaunselor perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Pendek kata, kaunselor perlu bersiap-siap dalam menjadi seorang kaunselor yang kompeten untuk mendepani pelbagai isu dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih panel kita yang kedua. Kita dapat lihat masyarakat hari ini telah mulai membuka mata mengenai kepentingan menjaga mental. Mungkin dengan menyertai sesi kaunseling, kaunselor dapat memberi bayangan secara kasar kepada klien untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Jadi, kita tahu bahawa sekiranya seorang itu menjadi kaunselor, mereka perlu mempunyai kriteria yang tertentu bagi membolehkan mereka ini memberi nasihat. Jadi, soalan saya, apakah antara ciri-ciri ataupun boleh dikatakan karakteristik yang perlu ada kepada seorang kaunselor yang efektif? Baiklah, terima kasih atas soalan yang begitu menarik sebentar tadi. Antara karakteristik yang perlu ada dalam diri supaya dapat menjadi seorang kaunselor yang efektif ialah pengetahuan. Kerana seperti yang semua tahu dan arif, pengetahuan akan melepasi segala-galanya. Dan apabila kita berilmu, haruslah bertindak seperti padi yang kian berisi, kian menunduk. Seorang kaunselor yang efektif mestilah mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai bidang yang diceburi. Sekiranya kaunselor itu tidak berpengetahuan yang luas, perkara ini akan memberi impak yang negatif kepada kliennya. Kita juga tahu bahawa klien tidak akan mempercayai kaunselornya sekiranya diketahui kaunselornya tidak mempunyai ilmu yang mencukupi. Selain itu juga, kaunselor juga mestilah mempunyai kemahiran bercakap yang tinggi. Hal ini kerana kaunselor akan berdepan dengan pelbagai jenis klien yang berbeza latar belakang dan kaunselor haruslah menerima kliennya tanpa mempunyai sebarang diskriminasi terhadap kliennya tanpa syarat. Di samping itu, kaunselor yang efektif akan mempunyai ciri kerahsiaan yang tinggi supaya privasi klien itu terjaga. Kita juga tahu bahawasanya kaunselor ini terikat dengan akta kerahsiaan dan tidak boleh sewenang-wenangnya mendedahkan masalah yang dihadapi klien kepada orang lain kecuali perkara ini boleh membahayakan klien seperti cubaan membunuh diri. Di samping kemahiran bercakap, kaunselor juga perlu mempunyai kemahiran mendengar supaya klien rasakan sesi yang dijalani itu efektif. Seterusnya, dalam perjalanan hidup Puan Halijah sebagai seorang kaunselor, apakah antara isu semasa yang dihadapi semasa berkecimpung dalam bidang ini? Masa kami menemu bual Puan Halijah, beliau berkata antara isu semasa yang dihadapi semasa bekerja sebagai kaunselor ini adalah beliau akan mengadakan sesi bersama guru yang mempunyai masalah disiplin atau tata tertib.
Antara isu lain yang muncul sepanjang kerjanya adalah isu sakit, di mana klien beliau kebanyakannya guru atau pegawai yang semakin berusia, iaitu antara umur 50-an, mempunyai masalah sehingga menyebabkan mereka ini perlu berjumpa dengan pakar psikiatri. Jadi apabila munculnya isu yang sebegini, ia akan menjadi tanggungjawab beliau untuk mengadakan sesi kaunseling, tidak kira secara individu ataupun kelompok. Okey, baiklah. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019, negara kita telah dilanda wabak pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan sektor ekonomi jatuh merudum kerana PKP yang menjurus pelbagai masalah. Jadi bolehkah panel kita kongsikan antara cabaran yang berlaku sebagai seorang kaunselor semasa pandemik COVID-19 ini? Pada awal PKP, semua orang dalam keadaan terpinga-pinga, tidak mengetahui apakah perkara yang sepatutnya dilakukan semasa menghadapi situasi tersebut. Puan Halijah ini telah dijemput untuk menjadi sukarelawan COVID untuk talian kasih 15999 dan beliau telah bertugas penuh masa atas talian menerima panggilan dari mana-mana orang yang memerlukan pendengar ataupun perlukan sokongan mental dari kaunselor. Kita juga tahu bahawa talian kasih ini telah lama wujud, tetapi dengan hadirnya wabak COVID-19 ini menjadikan talian ini lebih aktif pada ketika itu. Kaunselor akan menghadapi masalah pada waktu ini kerana semuanya terpaksa dilakukan secara dalam keadaan hybrid. Agak susah untuk kita menilai keadaan klien dengan hanya melihat dari skrin sahaja. Tetapi perkara ini cuba diatasi oleh Puan Halijah apabila semakin lama berkhidmat menjadi sukarelawan. Jadi, Puan Halijah yang bertugas sebagai kaunselor di sini akan menggunakan segala platform yang ada ketika itu dan akan menggunakan teknik pernafasan sebagai salah satu cara untuk menenangkan klien tersebut. Baiklah, sedar tak sedar kita juga telah memasuki soalan yang terakhir pada forum kita kali ini. Jadi, apakah antara nasihat Puan Halijah kepada pelajar seperti kita sekarang ini yang ingin menceburi dalam bidang kaunseling? Boleh para panel kongsikan sedikit tentang nasihat beliau? Okey, antara nasihat yang beliau berikan adalah kita perlu menanamkan niat yang betul dalam diri untuk menceburi dalam sesuatu bidang. Begitu juga dengan bidang kaunseling. Jangan kerana orang lain kita menceburi bidang ini tetapi kerana kehendak sendiri. Apabila kita telah perbetulkan niat kita yang sebenar-benarnya untuk menjadi seorang kaunselor, perkara ini sedikit sebanyak akan mengekalkan motivasi dalam diri kita untuk terus kekal belajar bersungguh-sungguh. Memandangkan negara kita semakin hari semakin maju, jadi masalah yang akan timbul juga akan menjadi kompleks. Jadi apabila wujudnya minat dalam diri ini, ia tidak akan menjadi beban kepada diri kita. Terima kasih. Tepat sekali apa yang diperkatakan oleh panel satu tadi. Selain itu, beliau juga berkata bahawa apabila kita betul-betul minat dalam bidang kaunseling, ia akan menampakkan keikhlasan kita sebagai seorang kaunselor. Kadang-kadang klien ini tidak mahukan solusi, malahan mereka ini hanya memerlukan mata untuk melihat, telinga yang mendengar, mulut untuk membeli pendapat dan solusi dan juga bahu untuk bersandar. Kaunselor ini juga merupakan seorang yang diuji di mana adakah dia mempunyai daya tahan yang tinggi, cara berkomunikasi yang baik ataupun pendengar yang setia. Sekiranya seseorang itu mempunyai minat yang mendalam, pastinya kaunselor ini akan bertempur habis-habisan untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah yang dihadapi oleh klien. Baiklah. Terima kasih kepada para panel kita. Banyak pengetahuan serta ilmu yang diperoleh melalui perkongsian sebentar tadi. Dengan akhirnya perkongsian yang berilmiah tadi, maka berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Saya akhiri dengan serakat pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Baiklah, saya akhiri forum kita pada kali ini dengan ucapan wassalam. Terima kasih semua.